أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن قام رمضانا إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia. Nah, selamat pagi kepada sedang penonton, sedang pendengar yang sedang mengikuti siaran atau yang sedang mengikuti panggil live shot melalui Muassasah Ilmu Nafi' berkaitan dengan Nadwah minggu atau hari insya-Allah taala hari ini saya Ustaz Ghazali Muhammad bersama dengan Ustaz Usman Nafi akan bersama dalam bulan Ramadan hari yang ke 5 hari ini insya-Allah nak Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari dah insya-Allah taala sedang pendengar kita berpuasa. Alhamdulillah, jadi sebelum daripada kita nak bincang tentang panggil ilmu atau tentang kedudukan para sahabat dalam bulan Ramadan dan orang-orang zaman dulu, tabi'in, at-tabi'it tabi'in, bagaimanakah hidupan mereka bulan Ramadan supaya panggil kita tu boleh ambil contoh tauladan daripada hidup mereka untuk nak proses, untuk nak perbaiki hidup kita di zaman global ni, zaman globalisasi atau zaman maju ni, zaman media, supaya kita dapat ambil contoh mereka mai prap tua dalam zaman lah ni, terutama dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, sebelum daripada kita nak dengar daripada Syekh Usman Nafi, maka sebelum tu ibu bapa saya pendengar, saya ingin nak wisapa dari bapa tentang panggil tajuk yang kita akan kecah hari ini, ya tajuk kedudukan para sahabat dan tabi'in, orang-orang zaman dulu dalam bulan Ramadan. Ustaz Usman, sebelum daripada kita nak bincang ni, jadi memanglah panggil kita ni, dunia maju lah ni, kita berhajat pada suatu contoh tauladan boleh hidup pimpin kita. Nah, dunia lah ni masing-masing cari contoh, masing-masing cari kuduah. Dan kalau pemuda-pemuda ya cari kuduah biasa benar-benar yang agak kata boleh menghiburkan hawa nafsu mereka. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, dia cari contoh tauladan daripada orang-orang zaman dulu untuk nak jadi nak melaksanakan hidup mereka dalam zaman maju ni. Insya-Allah taala saya yakin kata benar-benar ni kita berhajat dengan, kerana ulama kata la tuslihu hadhil ummah illa ma saluha awwaluha. Tidak menjadi baik umat zaman kita lah ni kecuali kita tu panggil ambil contoh tauladan kebaikan umat zaman dulu. Nah, hak zaman dulu molek, kita ambil contoh mereka mai duk guna dalam hidup kita insya-Allah. Hari ini saya tak melewat masa insya-Allah. Saya Ustaz Ghazali menjemputkan Ustaz Usman sebagai panggil pemberian ilmu kepada kita tentang hayatus sahabah fi Ramadan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman sama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa zawjatina wa auladina wa ikhwanina wa masyayikhina
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita banyak syukur dan puji kepada Allah yang Allah Ta'ala bagi peluang dan bagi masa kepada kita. Dan kita bersama-sama dengan bulan Ramadan, kita boleh puasa pada siang hari. Dan Alhamdulillah kita boleh bersama dengan majlis kita pada hari ini berkenaan dengan as-sahabah dah radhiyallahu anhum dengan Al-Quran. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Dan kita tak lupa juga kita terima kasih kepada ustaz kita, Ustaz Ghazali, boleh bersama dengan kita juga pada tengah hari ini. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, marilah kita pakat sedar, pakat khabar, kata kita berada di dalam bulan Ramadan, kita kena sungguh dengan Al-Quranil Karim. Kita kena sungguh dengan Al-Quranil Karim. Cara-cara, contoh-contoh kita boleh tengok orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi, orang as-salafus salih dulu, bagaimana dia hidup dengan Al-Quran. Supaya gapo? Supaya kita boleh dengar, supaya kita boleh tahu kata hidup for dia ni sangat-sangat hebat for dia hidup dengan Quran. Hari ini alhamdulillah kita akan bersama dengan seorang sahabat. Ustaz nak rayak sahabat dengan Al-Quran ni, bukan bulan Ramadan, tapi dia boleh guna umum. Boleh guna umum nak ayat kata salah seorang sahabat ni dia sungguh dengan Quran. Kalau bulan Ramadan kalbi sungguh lagi, bulan biasa pun dia sungguh dah. Allahu Akbar. Ibu bapa saudara yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada berapa orang sahabat. Nabi kita ni dia pilih. Dia pilih berapa orang sahabat sebagai apa? Sebagai apa yang kata orang kerja pasang teguh sungguh. Orang kerja pasang keras sungguh. Untuk nak tanah, nak gapo berkenaan dengan Al-Quran ni. Sebagai nak tulis ataupun nak kumpul dan nak urus secara khusus. Nabi latih sahabat dengan cara khusus. Untuk mari cara berkenaan dengan Al-Quranil Karim. Kata setengahnya jumlah fak dia, sahabat Nabi ni, duk cara duk cara Quran dengan hipung dengan duk urus duk cara ni, kata setengah 13 orang. Dalam tafsir Ibn Katsir dia kata 23 orang. Selain daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. 23 orang. Di antaranya siapa? Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Darda, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ni di antara sahabat-sahabat saat ni. Tapi di tengah hari ni kita nak ambil seorang sahabat. Sebagai contoh dia ni sungguh dengan Al-Quran. Siapa sahabat ni nama? Nama Abu Darda. Tengah hari ni marilah kita bersama dengan Abu Darda lagu mana kehidupan dia dengan Quran. Allahu Akbar. Abu Darda nama dia apa? Nama dia Uwaimir bin Amir Al-Khazraji. Sahabat dari kalangan Ansar. Patu dia ni orang terakhir. Sebelah akhir masuk Islam. Selepas daripada yang masuk Islam tu, dia pergi cari dengan Nabi. Dekat dengan Nabi, hampir dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Ni kita nak kata contoh. Contoh sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia apabila masuk Islam, hidup hampir dengan Nabi, hidup dekat dengan Nabi, belajar dengan sungguh, belajar dengan tegah, belajar dengan hebat. Sampai itulah kalau kita tengok di sini, tubiklah apa yang kata generasi Al-Quran. Generasi Quran sungguh. Sebab apa? Sebab dia tu sungguh. Allahu Akbar. Sebab dia tu sungguh. Ya sungguh ni, apa yang kata dengan bijak lagi, sungguh lagi, kacau lagi. Tubik natijah
dapat reti, dapat faham, dapat beramal, dapat menhayati, dapat beramal di dalam kehidupan mereka tu dengan Al-Quranil Karim. Allahu Akbar. Dah. Siapa dia ni Abu Darda ni, siapa dia boleh jadi gapo? Dah. Dia jadi gelar dia ni faqihus sahabah. Orang faqih. Dah. Orang faham. Dah, agama dari kalangan sahabat. Lepas tu dia sebagai mufti, lagi qadi, lagi sayyidil qurra. Lepas tu dia digelar juga hakimul ummah. Allahu Akbar. Dah. Bukan orang awal-awal masuk Islam, orang akhir-akhir dah. Dah, dengan sungguh, dengan gapo dia tu, dah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Dah. Lepas tu masa Umar bin Khattab. Dah. Bawa Nabi kita mati. Dah, masa Umar bin Khattab. Dah. Sahabat-sahabat ni kau tambah hebat lagi hidup ni. Dah. Apa yang kata selepas pada mati Nabi mati. Silap bukan masa Umar bin Khattab. Selepas daripada Nabi mati, fok ning dengan Quran ni kau tambah hebat. Bukan kata bawa Nabi mati, tak agak dah kahwin. Kahwin nak uti sekat ni dah. Kahwin tak sih dah. Dok. Kau tambah hebat fok dia dengan Quran. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bawa siapa masa Khalifah Umar. Khalifah Umar hatta Abu Darda pergi ke Syam. Untuk nak bawa Quran diroyak kepada penduduk Syam. Apa yang kata? Dia siapa pergi sana di Syam tu? Abu Darda ya bina madrasah. Ni nak kata madrasah Al-Quran ni sangat-sangat penting. Kita kena pakat fikir for kita. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Kita kena pakat fikir nak buat lagu mana generasi kita ni, generasi reti Quran, faham Quran, dapat menghayati dengan Al-Quran. Apa yang kata ustaz diri pun tak boleh masuk lagi dalam tu. Kita kena pakat kecek, pakat usaha, pakat royak, pakat belajar, pakat cari. Siapa ada anak-anak hatta ngaji agama, hatta ngaji Quran, hatta ngapa Quran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita reti Quran, faham Quran. Dapat menghayati dengan Al-Quranil Karim. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Apabila yang di Syam, Abu Darda yang buka madrasah. Madrasah Abi Darda. Untuk apa tu? Untuk mengajar penduduk Syam membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, menghafal Al-Quran, mengajar isi kandungan Al-Quran dan mentarbiahkan penduduk Syam. Beramal dan menghayati dan memenuhkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam semua kehidupan mereka. Allah hebatnya Abu Darda. Masuk Islam, belajar dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Bawa Nabi mati pun sambung kau lebih kuat, kau lebih hebat lagi. Sampai masa Umar hatta pergi di Syam, dia boleh buka sekolah, boleh buka madrasah. Al-Quran di Syam. Sampai dia boleh betul. Kata ahli sejarahnya, tok pakai lah kalau mah kita. Tok pakai budak pondok dia tu. Sampai 9,000 orang lebih. 9,000 orang lebih tok pakai Abu Darda saat ni. Apa yang kata khirij daripada madrasah Abi Darda tu saat ni. Allah. Patu tubik saat ni bukan tubik saja sepengah sekolah pak kita duk terima CJ tu saat ni. Tubik jurusan saat ni tu lagu mana? Yang berkemahiran. Yang apa yang kata yang mata, yang reti, yang faham. Allahu Akbar. Di jurusan ilmu tentang Quran. Jadi kata meh, reti sungguh. Panas sungguh berkenaan dengan Al-Quranil Karim. Dan cukuplah kalau kita tengok sini. Sebab apa? Kerana zaman dahulu tu, zaman dahulu semua ilmu terhipung di dalam Al-Quran. Lepas tu mereka yang bijak pandai,
Mereka yang bijak pandai ilmu ilmu Quran ni, mereka tidak perlu lagi kepada ilmu-ilmu lain. Ilmu jurusan lain. Tetapi belahnya, kesiannya kalau kita tengok di masa kita sekarang, kadang-kadang masyarakat kita, kadang-kadang anak-anak masyarakat kita semua ilmu ngaji belaka, mereka Quran tak ngaji. Wal iyazu billahi min zalik. Allahul musta'an. Yang kata sahabat Nabi Abi Darda sangat-sangat hebat kehidupan mereka. Siapa boleh buka sekolah, siapa yang kata orang tubik daripada sekolah dia tu, reti mehe mata berkenaan Al-Quranil Karim. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Marilah kita pakat sedar, marilah kita pakat khabar. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Al-Quran. Kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita berada di dalam bulan penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, di zaman yang kita hidup sekarang, zaman umat manusia seluruh dunia masih tidak kenal Quran lagi. Zaman panggil kata banyak manusia tak kenal Quran. Kita hidup sekarang zaman umat Islam sendiri seluruh dunia tidak kenal Quran. Kata Quran ni turun kepada dia. Tak kenal Quran, kata Quran ni turun kepada dia. Marilah kita pakat sedar, marilah kita pakat khabar, kata Quran ni turun kepada kita untuk apa? Untuk kita baca. Untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan ilmu tajwid, baca betul. Dan untuk kita ngapa? Dan untuk kita mempelajari isi kandungan dia. Dan untuk kita mengkaji dan mendalami isi kandungan mengikut kemampuan peribadi, dan untuk kita mengamal dan menghayati dan memenuhkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Itulah apa yang kata ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Sepitah lalu, kita kecek sekat ni dulu. Lepas tu kita akan sambung pula. Hak kita boleh ambil pengajaran, boleh ambil buat mikir. Kita kecek setagi dulu. Setagi pula. Kita beri kepada ustaz kita pula. Ya, terima kasih Ustaz Osman yang ibu bapa dengar tadi tentang besarnya Al-Quran. Kita tu kena mikir sebagaimana kita dapat dengar cerita Abu Darda ni, satu benda yang boleh kita ambil contoh teladan, maka bertuahlah bagi orang yang duduk buat sekolah untuk Quran. Lah ni alhamdulillah kita dapat dengar saudara-saudara kita, Ustaz Osman kita sendiri pun alhamdulillah lah ni pun buat Al-Madrasatul Quran, masya-Allah. Dan kita boleh di kampung-kampung lah ni buat masya-Allah pakai buat sekolah Quran, buat qiraati, buat panggil untuk mengadakan ilmu Al-Quran dalam rumah tangga ni, maka hak tu besar sekali. Sebagaimana kita dengar Abi Darda tadi kata dia tu buat sekolah namanya Madrasah Abi Darda, panggil Madrasatul Quran. Hak tu penting buat apa yang sedang peringat. Saya yakin kata panggil Quran ni hiduplah setiap buah rumah. Dan satu rumah Ustaz semada kena ada satu halaqah Quran. Satu kampung kena ada Madrasatul Quran. Satu kampung panggil satu daerah, satu gapo, pentingnya Quran ini banyak. Dalam rumah tangga kena ada Al-Quran. Saya dapat ambil sudut sikit daripada Ustaz Osman yang tadi, pentingnya belajar ilmu Quran. Allahu Akbar. Jadi maknanya ilmu Quran ni ibu bapa, kalau ibu bapa belajar di dalam mahawicalai baik, dia adanya tafsir Al-Quran, tafsir. Nak reti hati baik Al-Quran tu gapo dia ratik. Suratul Fatihah Ustaz Osman. Saya kata ibu bapa baca setiap hari berapa belah kali sehari tu, kita reti sekadar mana dah Suratul Fatihah. Ambil daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada Waladdallin amin. Makna dia, gapo dia. Dan kita biasa Ustaz Osman buat satu daurah Suratul Fatihah. Jadi sebahagian mama ayah-ayah masuk daurah kita tu, dia rasa teng rasa baik put mai kecer. Allahu Akbar ya tak asa temulah. Kata dalam Suratul Fatihah dia adanya
tafsir, adanya bab akidah, adanya panggil khamasacan cengwitiasa dalam suratul Fatihah, adanya panggil tajwid, adanya panggil mukjizat, panggil aku 7 tu. Sab'ah. Nah, dia baru tahu Allah, ya tak ustaz saya duk ngaji, duk baca surah Fatihah. Kali ni lah saya baru boleh tahu kata surah Fatihah ni bukan sekadar nak baca betul sebagai rukun dalam semaya, dok, bahkan dia tu menjadi makna dia panggil khamasan dalam surah Fatihah cewitiasa. Allahu Akbar. Satu tafsir apa? Yang kedua, ulumul Quran, ilmu Quran. Kita kena belajar juga. Nah, balaghah, ilmu balaghah, ilmu badi', lughah, lughatan Arabiah, sarah, nahwu, hak sakut dengan nak erti Quran, tajwid. Dan juga panggil siapa ulama tafsir tu dia buat satu kitab Ahkamul Quranil Qurtubi. Ahkam. Allah nak tahu panggil Ahkamul Quran bagi Imamul Qurtubi. Nak faham hukum hakam di dalam Al-Quran. Ada juga kitab Asbabun Nuzul. Sebab-sebab nuzul, ayat ni nuzul sebab apa, dan ayat ni turun sebab apa, ada sebut ulama-ulama, ada catatan ulama-ulama, ada tulisan daripada para sahabat dan tabi'in, tolong hipungkan asbab-asbab nuzul. Semua ni ibu bapa, ilmu Quran penting sekali, asbabun nuzul, ahkamul Quran, panggil tafsir, semua sakut Al-Quran. Sebab itulah saya yakin kata, nah, benar-benar seperti ini kita kena belajar sebagaimana kita dapat dengan Ustaz Osman tadi tentang Abu Darda. Nah, Abu Darda tu dia ambil berat dengan Al-Quran sampai pelajar ngaji dengan dia tu negibul lebih. InsyaAllah kita sambung lagi dengan Ustaz Osman tentang cerita Abu Darda dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Manakah umat ini dari Abu Darda? Nah, apa yang kata, di mana apa yang kata Abu Darda pada masa kita ni siapa? Apa yang kata, duk mana Abu Darda ni? Kita nak ada dalam masyarakat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami orang-orang macam Abu Darda, orang-orang macam sahabat-sahabat Nabi. Orang macam apa yang kata as-salafus salih di segi faham Quran. Yang kita sangat-sangat berhajat, yang kita sangat-sangat perlu di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab selagi mana umat kita jauh dengan Quran, selagi mana umat kita tak faham Quran, selagi mana umat kita tak belajar Quran, selagi itulah kita duk jadi kau jauh dengan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apa yang kata, Manakah umat ini dari Abu Darda yang sanggup membawa Al-Quran? Yang sanggup bawa kepada Al-Quran kepada sekalian manusia. Sama ada umat Islam sendiri ataupun umat bukan Islam. Quran ni bukan untuk orang Islam saja, bahkan untuk semua alam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, dia kata lagu mana? Hadza bayanul linnas. Inilah penerangan bagi manusia, seluruh manusia. Quran ni. Bayar royak witerai nyata kepada seluruh manusia. Manakah umat ini dari Abu Darda yang mengkaji dan mendalami tentang isi Al-Quranil Karim, mentarbiyah umat dan mengamalkan, menghayati ajaran-ajaran di dalam setiap urusan hidup mereka. Setiap hidup mereka. Tetapi hak kita duk saya hari ni. Ilmu Al-Quran, belajar isi kandungnya, mengkaji dan menghayati sangat sedikit. Sangat sedikit. Apa yang kata HP nak tak ada. Orang ngaji pasal nak menghayati, nak reti sungguh, nak faham ni. Apa yang kata amat sedikit.
Allahul musta'an. Dah, pai kata masyarakat kita ada hari ni hak kita duk bosannya Quran ni suk dengan baca. Suk. Dah, kalau ngapa suk dengan ngapa. Kalau baca suk dengan baca. Tak ada erti gapo, tak ada tahu gapo. Dah, sampai itulah pai kata dengan ada dah ustaz-ustaz kita, pelajar-pelajar kita, dah ngaji baik dalam negeri, luar negeri, dah mari duk erti, mari duk belajar apa, mari duk faham ada apa, mari duk mengajar. Inilah satu nuktah, dah satu cut dah untuk nak beri kesedaran kepada umat manusia. Dah, patu wifak kita bakal akak cari ustaz hak mengajar tafsir, dah cari ustaz hak ajar Quran, dah cari ustaz hak mengajar Quran YouTube. Dah, kita kena pakai hatta anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh ngaji. Dah, supaya learning dia biar puasa ataupun tak puasa, ada ustaz-ustaz kita duk tafsir Quran, dah lepas subuh. Dah, puya-puya mana kita boleh buka tengok. Dah, supaya kita dan anak kita tu boleh dengar Quran, boleh faham Quran, boleh reti Quran, boleh beramal dengan Quran. Saya yakin anak kita, cucu kita dah boleh baca Quran tu lain dah. Bagaimanakah kalau dia reti? Dia reti hak Allah Taala royak dalam Quran, hak Allah Taala suruh beriman, dah suruh beramal, suruh tinggal. Lagu mana kalau dia reti hak tu? Dia akan jadi manusia yang baik dah. Dia akan jadi manusia yang mulia. Dah, dengan itu dah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah sakninya. Dah. Hendaklah kita membawa Al-Quran kepada sekalian manusia. Ya, sudah dengar alhamdulillah tadi. Ya. Ustaz Asman kata suara tu, Ustaz Asman tolong buka suara. Ustaz Asman tolong buka suara. Kita kena pakai sokong. Dah, kita hak orang ada kebolehan buka. Dah, orang tak ada kebolehan, ada kebolehan kat lain, kita sokong. Dah, sokong siapa buka ngajar Quran, baik dalam radio, baik di masjid, baik di mana-mana kita sokong. Dah, we pertolongan, dah we kusokongan, dah siapa ngajar tafsir Quran, dah kita sokong. Dah, ada gapo kita beri. Dah, ni di antara orang kata hak kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Abu Darda tu saat ni. Dah, kita kena sokong. Dah, supaya dah orang kata Quran masyarakat pak kita ni boleh siapa tahap merakumi negara hak kita nak. Dah, mula-mula sekali ke apa? Dah, hak kita nak saat ni. Dah, macam nak jadi apa yang kata madrasah Abu Darda saat ni. Dah, mula-mula sekali dah kita nak masyarakat kita ni boleh belajar Quran. Dah, siapa tak pandai baca, belajar Quran. Anak siapa, cucu siapa tak pandai Quran, hatta ngaji Quran. Alhamdulillah di hari ni ada cara nampak lekat suara insya-Allah. Ya, nampak dah sedang penonton, sedang pendengar, nampak ya Ustaz Asman kita tu nampak
sanjang dia kurang sikit. Sanjang dia tu kurang sikit. Saya sambung insya-Allah taala. Sebelum daripada sanjang nak mari klik tu, maka kita marilah faham molek tentang apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Osman tadi tentang kepentingan Al-Quran. Yang mana kita kena sokong bagi orang yang duk sebar ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ilmu Allah, ilmu akhirah. Dan yang keduanya, sebagaimana sudah maklum, Ustaz Osman tolong buka suara sikit, insya-Allah suara katuk tu. Kerana sanjang kurang tadi. Insya-Allah, ya. Yang ketiga kita pakat hatta anak ngapa Quran. Tak boleh ingat banyak, ingat sikit. Anak kita payah ngapa sikit. So ngapa banyak. Hak boleh ngapa banyak, ngapa. Demi untuk kita nak betul anak kita, cucu kita, masyarakat kita ke arah Al-Quran. Dan yang keempat, ngaji ilmu tafsir. Allahu Akbar. Lah ni alhamdulillah ustaz-ustaz kita duk mengajar tafsir. Tiap-tiap pagi. Lepas tu tafsir ustaz ni, ustaz biasa duk ayat dah ustaz kita. Ustaz kita duk mengajar pagi-pagi duk ayat dah. Tafsir dia ni ambil budak kecil siapa kau orang tua boleh ngaji belaka. Dia boleh faham belaka, boleh ambil reti belaka. Penting ngaji tafsir supaya kita tu nak faham ayat, nak kita reti ayat supaya kita boleh beriman. Dan tahap yang kelima kita boleh kaji. Dengan ngaji tafsir dan reti dan faham dah kita boleh mengkaji dan mendalami isi kandung. Macam mana hak Nabi duk ambil isi kandung dia, gitu wa amma, gitu royak, gitu betuk, gitu tarbiyah, gitu asuh sahabat dia tu. Kaji dengan mendalami. Hingga tahap terakhir ialah gapo? Tahap dapat mengamal. Dapat beramal. Ayat Quran surah gapo? Supaya kita puasa, ayat Quran surah gapo? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Anak kita, cucu kita boleh puasa. Sebab apa? Quran suruh puasa. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dapat pada sanjang Ustaz Osman kurang sikit. Saya minta Ustaz Osman tu cuba cek tengok insya-Allah supaya kita tu boleh nampak sanjang Ustaz Osman kurang sikit. Saya sambung Ustaz sebenarnya sebelum daripada kita nak sambung daripada Ustaz Osman. Sebagaimana sudah maklum katanya, Quran bulan Ramadan khususnya kita kena ambil berat. Imam Malik ibu bapa, Imam Malik ni Imam Malik rahimahullah, dia ibu bapa siapa punya Ustaz Osman tadi ada sanjang kurang sikit. Sanjang nampak lekat-lekat dengan Ustaz Osman tu, maka saya sambung daripada Ustaz Osman sikit . Nampak sanjang ada lekat tu insya-Allah. Nanti Ustaz Osman sambung sekali lagi. Silakan insya-Allah. Nampak sanjang ada lekat Suara tak bunyi tu kemungkinan Ustaz Osman terus buka suara. Suara tak bunyi. Suara katuk tu, ya. Buka suara sebenar tu, ya. Suara tak bunyi. Suara masih lagi tak bunyi. Kalau itu saya kecil insya-Allah. Ustaz Osman cuba test sekali lagi insya-Allah. Jadi, nampak pihak Ustaz Osman tu suara tak bunyi. Kemungkinan ada kat kaum mana tu insya-Allah. Cuba Ustaz Osman cek tengok kat kaum di mana kerana suara tak bunyi dalam live shot ni. Kalau itu saya sambung insya-Allah. Saya sambung kerana suara Ustaz Osman tak bunyi. Sebelum tu ibu bapa saya dengar, jadi terutamanya kita dengar daripada Ustaz Osman ayat tadi kata, kita kena belajar Quran bersungguh. Terutamanya tafsirul Quran. Tafsir Quran zaman ni masya-Allah ulama tafsir siapa berjilid-jilid.
Nah, suratul Fatihah saja tu berjilid ibu bapa. Nah, Imam Ibn Katsir rahimahullah, siapa tu buat 4 jilid. Orang tahqiq pula tu buat banyak jilid pula. Dan juga di sana ada kitab Asbabun Nuzul, sebab turun Quran. Kita kena belajar kok. Nah, sebab turun Quran ayat ni sebab apa. Jadi hikam zaman tu Allah Taala mari turun kepada Nabi Muhammad mengikut suasana keadaan yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tu berhajat kepada panggil tahu asbabun nuzul. Nah, sebab apa turun qul huwallahu ahad, sebab apa turun qul ya ayyuhal kafirun, sebab apa turun surah-surah lain ayat kadang-kadang sebab turun surah. Kadang-kadang asbabun nuzul kesakupan dengan ayat. Nah, orang mai tanya Nabi tentang roh, orang mai tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruh yas'alunaka 'anil ruh. Nah, maka Allah Taala pun jawab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Di sini ibu bapa sebenarnya penting belajar asbabun nuzul. Penting belajar asbabun nuzul. Sebab tu bagi kita masa dah ada umur ni, kita tak boleh nyawa sehari dua, nak nyawa berapa tahun lagi, berapa hari lagi ni. Cubalah kita ambil satu masa setiap hari itu mai tafaqquh dengan ilmu Al-Quran. Selain daripada kita baca betul tajwid, betul tilawah, tasahih tilawah, ibu bapa jangan terlupa selaginya kita kena reti ahkamul Quran. Kita kena reti tentang asbabun nuzul dan kita kena reti juga tafsirul Quran. Saya dapat pujilah orang-orang Indonesia, khususnya orang Indonesia ni ibu bapa pengorban mereka dalam tafsir Quran ni, pemahaman Al-Quran sangat-sangat tinggi sekali. Siapa tafsir Ibn Katsir ada terjemah dengan bahasa Indonesia. Tafsir Ibn Katsir ada terjemah dengan bahasa Indonesia ibu bapa. Dan tempat kita tak ada lagi lah kawasan Thailand kita ni seorang alimul ulama, seorang tu guru mai tolong tafsir dia di bahasa Melayu. Hanya ada beberapa orang hanya tafsir ikut surah. Surah ni tapi mai tolong terjemah kitab jadi berjilid dengan bahasa tertentu ni belum lagi ada. Tapi alhamdulillah kita terima kasih juga. Nah, yang mana kita nampak ni iaitu funding ni bapa yang pengorban saudara kita di Thailand, ahlul ilmi di Thailand ni dapat terjemah Quran suti 30 juz tu baik sebuah pemahaman Al-Quran. Hak kita baca. Alhamdulillah satu pengorban ni siapa banyak ribu muka juga ibu. Siapa 1000 muka lebih. 1000 muka lebih bapa. Mari tolong tafsir atau mari hati-hati baik Al-Quran. Tubik sebuah dengan bahasa Thai. Tempat kita ni. Tetapi tafsir itu hati-hati baik bahasa banjai Quran pula. Hak tu satu pengorban pula kita kena cari masa untuk nak sampai ilmu Quran kepada masyarakat kita ni bukan mudah. Sebab tu berjayalah, beruntunglah bagi orang yang dengar Quran. Terutama bulan Ramadan, bulan Ramadan al-Mubarak ni, Imam Malik ibu apa? Imam Malik ni biasanya dia duk mengajar dalam masjid Nabi tu durus. Durusul ilmiah, mengajar dalam masjid Nabi, mengajar tafsir, mengajar fiqh, mengajar gapo-gapo. Apabila datangnya bulan Ramadan, Imam Malik tuju kepada baca Quran saya. Tinggal segala durus dalam masjid Nabi, mari baca Quran. Mari duk baca Quran bapa. Mari duk baca Quran apabila datangnya dalam bulan Ramadan. Imam Malik. Dan juga kita kelih Sufyan Ats-Tsauri, "Idza dakhala Ramadan, taraka jami' al-ibadat, aqbala ala tilawatil Quran, wa aqbala." Dia mari baca Quran. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah,
Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia dapat khatam Quran dalam bulan Ramadan pada sehari ni satu khatam. Sehari dia khatam Quran, satu khatam dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Dan Imam Syuyuti, Al-Imam Syuyuti dia kata, siapa yang suka baca Quran, Ustaz Osman, nah, siapa yang suka baca Quran, muti'a bi'aklihi. Allah Ta'ala otak dia tu jadi kuat. Otak dia tu bernikmat dengan otak dia. Maknanya penyakit terlupa, kurang, lepas tu otak dia panggil cergah, otak dia bijak, otak dia mikir kuat, otak dia tu panggil wisai tak tinggi, otak dia. Siapa yang baca Quran, Allah Ta'ala jaga otak dia. Terutama orang yang penyakit Alzheimer tu, penyakit Alzheimer yang terlupa tu, baca Quran banyak. Nah, baca Quran banyak, hafal Quran, gapo Quran. Saya yakin kata insya-Allah Ta'ala dengan kita tarbiyat Ramadan ni, kita nak baca Quran semua, insya-Allah Ta'ala otak kita dikemah. Otak kita jadi kuat, otak kita jadi gagah. Otak kita tu jadi hubungan rapat dengan perasaan hati kita. InsyaAllah Ta'ala itu di antara yang saya sudi sapa untuk bagi sambung daripada Ustaz Osman kerana ada panha teknik sikit saat ini iaitu suara tak bunyi. Nah, maka insya-Allah Ta'ala mari kita dengar sikit lagi daripada Ustaz Osman kita tentang panggil madrasah Abu Darda atau kepentingan Quran dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Ya, salam Ustaz Osman insya-Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah hari ini kita boleh bersama dengan hayatus sahabah, hidup salah seorang sahabat yang nama Abu Darda. Sangat-sangat hebat hidup dia, sangat-sangat panggil kata perlu dalam masyarakat kita hidup pasal sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita boleh tahu dah langkah-langkah. Langkah-langkah panggil kata kita nak belajar Quran lagu mana, kita kena duduk lagu mana supaya anak kita dan diri kita dan masyarakat kita boleh bersama dengan Al-Quran. Kalau kita perhati di hari ini pun ustaz-ustaz kita duk mengajar tafsir Quran pagi-pagi tu dia tulis dah ma'al Quran. Kita faham ke tak ma'al Quran? Dia nak bagi kata kehidupan kita ni tuk iria botชีวิต ของเราni ใกล้ชิด dengan Quran. Jadi kedudukan kita, perbuatan kita betul dengan ajaran agama kita. Inilah yang kata sebab apa? Sebab Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turun mari kepada kita di dalam bulan Ramadan ni tujuan untuk hudan, nak pimpin buat itu. Sebab itulah yang kata Abu Darda dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum Nabi tarbiyah, Nabi asuh, Nabi ajar, Nabi ngajar buat dia tubik mari orang tu orang bijak, orang pandai orang yang kata yang berakhlak mulia. Sebab apa? Sebab dia ngaji Quran. Ngaji Quran. Siapa kehidupan mereka tu? Ma'al Quran. Hidup dia ni seolah-olah Quran gerak. Allah comelnya sabit itulah yang kata hak kita kecek hari ni berkenaan dengan hayatus sahabah fi syahri Ramadan, berkenaan dengan Quran hak ni. Nak wi kita, nak wi anak kita, nak wi cucu kita, nak wi sayang kita, orang kita ngaji Quran supaya apa? Supaya Quran saat ni boleh jadi hudan, pimpinan di dalam kehidupan. Wi jadi Quran ni sebagai reda ชีวิต ของเรา tunjuk ikut tu. Buat kau ni kan nak Quran sungguh. Ni kan nak Quran sungguh. Ni apa Nabi sungguh. Sebab apa? Masyarakat learning, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kalau kita tak turut Quran pasal tu, ya benar lain mari lalu. Benar lain seolah-olah duk nganguk, belakang depan kiri kanan duk nganguk anak cucu kita. Apa yang kata duk nganguk nanti nak nikah anak cucu kita, belakang depan kiri kanan. Sebab itulah apa yang kata kita kena bersama dengan ma'al Quran. Dengan kita belajar
dengan kita hafal, dengan kita ngaji isi kanunnya, dengan kita ngaji tafsir supaya apa? Dah, supaya di kita dan anak kita, keluarga kita dan masyarakat kita dapat memahami, dapat reti dan dapat boleh guna di dalam kehidupan kita ma'al Quran. Dan Quran yang nak ayat gapo kita lagi? Hudan wa bayyinatin. Nak terang. Nak royak wi terang wi nyata. Nak royak wi terang wi nyata. Sebab itulah orang ngaji Quran dan orang reti Quran, orang faham Quran ni dia boleh dapat keterangan di dalam kehidupan dia. Dan ustaz yakin kalau orang ngaji Quran, dia reti Quran, dia faham Quran, dia akan jadi orang dapat keterangan di dalam hidup. Orang rujak ciwit, orang panggil kata pandai bawa kehidupan mereka. Cuba kita tengok orang-orang, anak-anak kita hak belajar Quran, hak belajar agama, hak belajar reti Quran, tak kira ngaji gapo, dia reti, dia faham Quran. Ya supaya masyarakat kita dah hari ni, banyak orang ngaji Quran. Bukan kata orang ngaji agama saja, ngaji sekolah agama saja. Orang ngaji sekolah saman pun ada ngaji Quran. Yang ngaji sekolah saman, di sini kalau saman ke mana? Yang ngaji habis mahuk, yang ngaji pijatri saman. Tapi agama tak tinggal. Quran tak tinggal. Yang ni ngaji wisawak, hak ni ngaji bomo, hak ni ngaji gotu, ngaji gon, hak ni ngaji luar negeri, ngaji agama tu. Ada juga hak ngaji agama, ngaji tafsir Quran, ngaji panggil kata berkenaan dengan Quran, dia reti Quran, dia faham Quran. Ada juga masyarakat kita dah gini. Sebab itulah kita duk tengok seraklah, sejuk hatinya, sedap hatinya tengok. Sebab itulah panggil kata dengan Quran suti ni untuk nak bentuk diri kita, anak kita, cucu kita, masyarakat kita supaya apa? Supaya boleh beza di dalam kehidupan kita juga saat ni. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan ni penting juga di dalam kehidupan kita. We boleh beza kata gani benda molek hawa, gani benda molek, gani benda tak molek jangan buat hawa. Dalam Quran tu nak anjas itu. Allahu akbar. Dengan itu marilah kita pakat sedar, marilah kita pakat khabar kata nahnu ummatul Quran. Nahnu la budda an narji'a ila al-Quranil azim. Kita umat Quran. Sebab itulah kita kena baca Quran, kena ngaji Quran, kena ngapal Quran, kena ngaji isi Quran, ngaji tafsir Quran. Sebab nahnu ummatul Quran. Lepas tu nahnu la budda an narji'a ila al-Quranil azim. Kita ni pasti kena kembali kepada Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Masa pun ada sikit dah. Ustaz kita ada nak sambung apa sikit lagi. Ustaz rasa pada tengah hari ni sekat ni dulu. Kita beri ustaz kita supaya dia sudah dia tambah ada apa lagi. Ustaz sekat ni dulu terima kasih kepada kita belakang. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Osman sebagai guru Quran juga di kawasan Wang kita, alhamdulillah. Maka sarut mudah-mudahan ibu bapa kita jangan tinggal Quran. Sebab akhir zaman ni Nabi SAW pesan kepada kita kata di akhir zaman manusia akan tinggal Quran. Orang tak akan kembali pada Quran. Sebagaimana Nabi kata sayati 'ala an-nasi zamanu la yabqa min al-Islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Quran illa ramsuhu. Nah, atau ila ramsuhu atau rasmuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir zaman ni orang pakat tinggal Quran, saya Nabi kata tidak tinggal Quran kecuali tulisan saja. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak kaji Quran, tak ada siapa nak belajar. Maka insya-Allah taala jadi reka kita ni Ustaz Osman, kita ada pada setiap hari Khamis jam pukul 11 sampai jam 12. Bagi ibu bapa dengar apa laisot Muassasah Ilmu Nafi'. Maka boleh ikuti bersama. Kita adanya setiap hari, hanya beberapa hari saja tak ada. Kita adanya dengan ustaz-ustaz lain tentang ilmu wahyu, tentang puasa. Maka kita mai Khamis ni takut dengar cerita para sahabat dalam bulan Ramadan dan cerita para sahabat dalam hal-hal lain, insya-Allah.
Maka hari ini kita dapat dengan satu cerita iaitu Imam iaitu sahabat yang bernama Abu Darda. Nah, sebagai orang yang tukulum dengan Al-Quran. InsyaAllah Ta'ala semoga bagi kita dapat ikuti bersama. Boleh ibu bapa kod like, kod share dan siarkan dakwah ni kepada masyarakat supaya masyarakat itu boleh kembali kepada Al-Quran. Masa pun sudah sampai sebenarnya kita nampak minta undur diri dulu lah insyaAllah. Dan kita berdua ni kita minta undur diri dulu. Betul dan benar daripada Allah Ta'ala. Silap dan salah kita minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada besok hari dengan ustaz-ustaz lain insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.